Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila at-tabi'in wa ila at-tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisiril Fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Khabar tuan-tuan, sihat? Lama tak jumpa. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana menunggu. Pertama hargai dulu. Kemudian memang saya bermohon untuk waktu ini kita mulakan waktu pengajian. Sebab saya ada beberapa urusan. Jadi siapa yang lapang duduklah, insya-Allah. Boleh ke pengungsi? Macam dulu jugalah. Sebab saya punya kewajipan saya dengan ibu saya masih lagi ada. Walaupun saya berubah status, tapi status saya berkhidmat tu masih lagi ada. Jadi saya mohonlah, itu jasa baik. Alhamdulillah. Dan menghormati juga ada sebahagian yang maklum daripada bonda saya juga. Maklum pada bonda saya. Kalau boleh, waktu itu lepas orang balik kerja, ada balik pukul 7, 7.30 jam. Macam mana saya ambil mak saya lah kerja. Macam itulah orang bekerja. Maka dengan pengorbanan tuan-tuan, kerana kelapangan waktu, melapangkan waktu itulah kefahaman. Nampak Boleh ke tuan-tuan? InsyaAllah. Kulil haqq kana muran. Cakap benar punya pahit. Pahit sikit nak cakap kan. Alamak, orang nak tunggu semua kan. Tapi saya berterus terang. Itu lebih baik. InsyaAllah Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang kepada kita. Maka kita doakan supaya berkekalan nikmat ini. Apa nikmat ini? Ini nikmat kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Yang mana waktu ini adalah waktu yang sangat bermakna. Sehingga dibahaskan oleh para ulama. Hari ini saya nak santai je. Boleh ke? Kita tak mendalami kitab lagi. Warming up dulu. Kan masuk-masuk ke dah terbang kan? Ni sifat 20 pula. Tak apa nanti nak revision tu banyak. Berapa lama tu? Tangguh kan? Alhamdulillah. Kerana nikmat ini para ulama menyebut dia akan berkurangan. Akan berkurangan. Dan hanya mereka yang dipilih sahaja yang akan duduk di dalam nikmat ini. Jelas?
Bagaimana keadaan solat Jumaat kita sekarang? Betapa ringannya pemandangan kita, pandangan kita terhadap solat Jumaat sekarang. Kalau bukan kita, orang sekeliling kita, kan? Sini dah penuh dah, saya tak payah datanglah, contoh kan. Selalu macam tu. Menyebabkan nikmat itu hilang. Maksud nikmat di sini apa? Kemanisan ibadat tersebut. Yang mana ibadat ini, tuan-tuan kena dengar betul-betul ni. Sebab ni nasihat daripada para masyayikh. Saya bawa anak saya tahniah. Alhamdulillah dapat jumpa ramai para masyayikh. Wasilahnya anak kita lah buat tahniah. Kita ni tak ada apa, bawa aje kan, diseronok jumpa. Alhamdulillah. Ni banyak nasihat yang diambil. Antara dia kita kena tahu juga, saya pun tak sebut. Ini kitab Bidayatul Hidayah ini, kan, penterjemah dia yakni Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah taala, merupakan juga guru kepada saya. Ada sanad umum saya ambil daripada beliau berdasarkan kitab ini, dan berapa amalan daripada beliau, dan juga guru-guru yang lain lah. Walaupun dia bukan guru utama bagi saya, tapi saya ada ambil ilmu daripada dia. Maka adab kita ni kena ambil barokahnya. Jadi dekat masjid itu buat tahlil lepas subuh. Lepas subuh buat tahlil. Orang nak duduk, tak duduk terpulang lah, kan? Saya, tok guru saya meninggal, kan? Saya imam, saya buat lah. Apa masalah? Betul? Sehingga begitu keadaannya kita sekarang. Dan kera'ian kita terhadap ilmu tersebut, ulama tersebut, tidak terhenti waktu dia hidup sahaja, bahkan selepas dia meninggal dunia, dengan mengamalkan apa yang diajari oleh dia dan sampaikan. Bahkan saya tak dapat pergi, maka tak salah saya nak buat, kan? Itu pertama. Dan ini juga memberi tanda kepada kita bahawa ada beberapa perkara yang nikmatnya diangkat sekarang, kena tahu. Dan kena ambil cakna. Orang kata cakna. Cakna ni apa? Ambil perhatian. Bahawa sekarang ini dah banyak nikmat, khususnya agama itu hilang. Pertama kita tahu keadaan solat. Itu jelas. Sedangkan Jumaat ini, hari Jumaat ni, kalau kita baca dalam fadilat Jumaat, doakan saya tu, saya tak datang lagi, marah Tuan Pengurusi. Allahu Akbar. Khidmat saya kat sini, ya Allah, kan? Dia diingatkan saya ni imam Jawi sini, kena ingat. Apa saya imam masjid, saya imam Jawi sini. Jangan lupa tu. Tak tukar taraf lagi. Alhamdulillah. Tapi itulah celup-celup punya imam lah. Kadang-kadang datang. Allahu Akbar. Tapi nak beritahu, sekarang ini dah waktunya isyarat daripada para ulama bahawa nikmat demi nikmat. Pertama, kalau dalam fadail tu kita lihat, hari Jumaat ini adalah hari yang lebih baik di sisi Allah, kata Nabi. Di sisi Allah, bukan di sisi kita. Makan sepinggan kita, maknanya makanan yang cukup bagi kita hari ini, sehari, dengan makanan yang cukup untuk kucing sehari, lain kuantiti dia. Dapat? Maka kalaulah ia dipandang oleh Tuhan yang menciptakan kita, maka pandangan dia juga lain. Dapat? Di sisi dia tu lain. Maka di sisi Allah adalah ketinggian yang tidak ada bandingan. So dia tak boleh nak bayang berapa banyak kuantiti dia. Hari Jumaat ni Nabi kata dia agung di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi malaikat, di sisi Allah. Pencipta hari itu dan pencipta semua makhluk. Maka besarlah, besar benda tu. Sebab tu kita bahasa ni kita kena belajar. Dan kena talaki dengan guru pun kita, oh iyalah. Pada sisi ni lain, sisi kucing lain nasi dia. Begitulah nak fahamnya.
sisi itu. Sisi ni apa? Pandangan. Kuantiti qadar dia. Maka qadar di sisi Allah itu lain. Maka agung di sisi Allah, maksud qadar keagungan itu tinggi. Sehingga Allah sebut, Nabi sebut lebih daripada qadarnya malam Aidul Adha dan Aidul Fitri. Yang dinamakan di dalamnya Lailatul Jaizah. Kalau kita ingat. 2 malam pengurniaan anugerah yang digelarkan pada langit dunia ketika itu dengan Aidul Fitri, dengan Aidul Adha, hari raya puasa dengan hari raya haji. Masa gitulah. Dan di langit dengan Lailatul Jaizah. Orang yang beribadat pada malam itu, kata Nabi, Syekh Zakaria dalam Fadailur Ramadan dia sebut bab ni panjang, dia tahqiq pula. Dia syarahkan. Datang pandangan Imam Syafi'i begini-begini syarah. Dan kitab-kitab lain juga. Dan guru saya juga di dalam kitab dia doa mustajab fi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat. Dr. Idris bin Ibrahim, tuan guru. Beliau mengatakan apa? Nilai Jumaat ini hanya diberikan kepada umat Muhammad. Umat lain tak ada. Banyaklah sebab. Nanti dalam fadilat tu banyak, ada 5 sebab. Pertama nak faham, dia lebih baik daripada malam Aidul Adha dan Fitri. Kalau fizikal, zahir, kita sebagai umat Islam, 2 hari raya itulah paling seronok. Di mana-mana lapisan masyarakat pun, mana-mana level masyarakat, di mana-mana peringkat pun orang akan seronok malam tu, betul? Gelandangannya akan seronok, orang bagi hadiah, kan? Macam-macam lah seronok, orang bazar akan seronok tu, untung banyak waktu itu. Tapi Nabi sebut malam Jumaat, hari Jumaat ni lebih baik daripada itu. Malam Jumaat lebih baik daripada itu. Yaumi Jumaat. Allahu Akbar. Jadi nikmat ini hilang sekarang. Kita tak tahu betapa besar nikmat itu. Jelas? Maka kenapa nikmat ini kena pegang? Sebab di situlah waktu mustajab. Kita nak siap apa? Mustajab. Penerimaan. Diterima diri kita ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ataupun dalam bahasa lain, ulama sebut qabuliyat. Diqabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amal ibadat. Maka kita kena tahu di mana waktu, tempat, keadaan, macam mana boleh dapat waktu itu. Dan dia tidak mengikut kepada cita rasa kita, tidak. Tapi mengikut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah yang dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dia majlis ilmu ini. Ingat, majlis ilmu ni majlis syifa. Kita banyak tinggal perkara ni. Sebab tu wabak banyak dengan kita. Ni kita kena faham benda ni. Wabak ini datang, pertama peringatan. Yang kedua untuk apa? Untuk kembalikan manusia semula. Itu kena jelas. Mengembalikan manusia kepada amalan yang betul. Apa dia amalan betul? Amalan agama. Okey, kita syarahkan sedikit. Apa logik amal agama ini? Apa dia? Pertama, di dalam kaedah agama, kita ambil pada sudut amalan Islam yang dikatakan rukun Islam. Kita ambil solat pertama. Solat, apakah manfaat kepada diri manusia tersebut? Secara logik, apa yang diajarkan di dalam solat, apa hikmah dia? Maksudnya kita nak susu tu. Sekarang okey. Sekarang dah alert dah. Tak maaf tuan-tuan macam itulah. Tuan-tuan pun dulu macam tu juga, kan? Okey. Di dalam solat diajarkan bagi kita, pertama kita ambil solat berjemaah. Saya pernah cerita dulu benda ni, kan? Siapapun kita di dalam, siapapun kita, career kita, apapun keadaan kita, hebat macam mana kita ini, dimisalkan oleh para ulama adalah seperti selipar kita yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahal macam mana dia, hebat macam mana dia, cantik macam mana dia,
macam mana keadaan dia sekalipun, tetap tinggal kat luar juga. Dapat? Siapa pun kamu, kamu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang beza di sini apa dia? Kealiman seseorang tadi terhadap agama. Maksud dia apa? Yang memahami nilai hidup dia. Apa maksud dia dihantar di atas muka bumi ini. Itulah paling mulia di situ. Yang kedua, yang sentiasa memberikan pengorbanan terhadap agama, maka akan dimuliakan. Selalu datang masjid, maka orang akan muliakan dia. Itu secara zahir. Tapi siapa pun carrier kita, apa pun keadaan kita, tinggal luar, brother. Tinggal luar. Masuklah. Dan macam mana hebat kita, tertib dalam wuduk tetap sama. Kalau saya ni ada gelaran sekian, saya boleh basuh kaki dulu baru kepala. Tak ada. Tetap masuk sama juga, tertib. Kalau masuk dalam masjid, tetap mengikuti imam, sama. Lihat tuan-tuan. Dan adab juga kita bersama dengan masyarakat. Diajarkan. Kenapa solat itu, saf solat itu diajarkan? Para ulama menyebut sebagainya kata asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nak tahu makmur tak makmur satu tempat tadi? Tengok apa? Pertama tengok saf solat dia. Sama ke tak sama? Maka dia menandakan hati tempat tersebut. Bersatu ataupun tidak. Yang kedua adalah makmur, ramai ataupun tidak. Maka menandakan makmur ataupun tidak makmurnya orang beriman. Maksudnya orang yang betul kehidupan dia. Islam kan the way of life, kan? Cara hidup. Maka yang betul cara hidup itu adalah bergantung kepada makmur masjid itu ataupun tidak. Jelas? Saya lupa antara riwayat daripada baginda Nabi atau Sayyidina Umar. Riwayat tu. Maka kita nak tahu tu Sayyidina Umar sehingga kita tahu dia garis pakai pedang kan. Kita tak adalah pakai kat sini. Kan? Garis tu dah cukup dah. Kata orang modern, intellectual education. Kan? Maka para ulama menyebut nilai ini sudah hilang. Itu pertama, nikmat amal agama. Yang kedua apa lagi? Nikmat mereka yang faham agama pun dah hilang. Ini kena tahu juga. Apa dia nikmat orang yang faham agama? Para ulama dah hilang. Yang mengamalkan kehidupan dia sama macam mana apa yang dia cakap. Itulah Jelas? Antara Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala almarhum. Beliau digelarkan Al-Ghazali zaman ni. Penterjemah Bidayatul Hidayah ni ramai. Kan? Tapi yang paling tepat penterjemah tu dia lah, paling tepat. Orang kata tu tepat penterjemahan dia tu. Mengikut gaya bahasa lenggoknya seperti Imam Ghazali. Jelas? Syarahan dia pun sama. Allah. Dah hilang dah tuan-tuan. Memang patah tumbuh, hilang berganti, betul. Tapi yang ganti tu tak sama dah. Kan? Tak sama dah. Itulah makhluk. Dia tak kekal dua zaman, tak kekal. Maka kita kena sedar dengan nikmat ini. InsyaAllah tuan-tuan. Apalah ini relax sikit. Kita muzakarah macam ni. Kan turun pergi sifat 20 memang naik langit nanti. Dan para ulama juga menyebut bila hilang sahaja nikmat ini, maka perlu kita ambil berat berkaitan dengan peluang yang masih diberikan. Sebagai contoh, diberikan peluang untuk bertalaki ini. Gunakan waktu itu. Gunakan. Sebab perkara ini para ulama sebut dia bukan sahaja memberi kesan kepada kita, bahkan memberi kesan kepada anak dan isteri kita di rumah. Rahmat di dalam rumah Allah ini akan dibawa ke dalam rumah-rumah kita. Maka bila kita balik solat berjemaah ini akan balik ke dalam rumah, maka rahmat itu akan bersama. Jelas ke tuan-tuan? Maka di sini perlunya waktu dan pengorbanan kena ada. Pengorbanan lah. Pengorbanan apa? Pertama sekali waktu itu kena ada. Dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Kalau tidak, habis. Dan ulama juga menyebut
Kalau tidak ambil pada waktu ini, akan datang ia tidak ada lagi waktu. Tak ada lagi dah. Sebab tu disebutkan Al-Imam Syafi'i menafsirkan suratul Aus. Ingat lagi? Wal Aus. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal Aus. Imam Syafi'i sebut apa? Kalaulah Allah turunkan hanya surah Al-Aus sahaja, cukup bekalan kita. Ni nak faham. Itu kita syarah lain. Ini kita syarah versi lain pula. Ini. Pertama, Wal Aus kita dah sebut pandangan para ulama menafsirkan Al-Aus. Kita menyebut dengan demi masa, demi waktu. Sedangkan banyak pembahasan tentang waktu tu banyak. Wal Fajr, demi waktu juga. Tapi disebut dengan waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Tapi kenapa Wal Aus tidak diterjemah dengan demi waktu asar, tapi diterjemah dengan demi waktu, demi masa. Yang tepat adalah Wal Aus, adalah demi waktu asar. Secara umum, demi masa. Khusus, demi waktu asar. Demi masa asar. Kenapa waktu asar ingat lagi? Sebab apa? Sebab kita adalah umat yang di waktu asar. Tu kena tahu. Maghrib nak dekat dah. Maka permulaan umat bagi waktu asar adalah Rasulullah. Agak-agak kita pada jam yang keberapa? 14 dah. 1400 lebih. Kita jam ke berapa agak-agak? Tu kena perasan dah tu. Kan? Dan waktu asar disebut juga sebab apa? Dimisalkan dengan perniagaan. Betul? Ingat lagi? Kalau orang tadi berniaga pada waktu pagi selepas subuh dia keluar, maka dia habis pada waktu malam. Dia keluar selepas waktu siang, maka dia balik sebelum waktu malam lah. Biasa itu normal orang bekerja. Maka pada waktu asar ni waktu akhir. Maka disebut dengan waktu apa? Ingat lagi? Waktu burung. Kalau orang tu meniaga benda basi, tak boleh sampai malam, kita datang beli RM1, dia bagi RM10. Ambil lah dik. Dia kata kan. Makanlah ramai sedekah kat mana-mana. Maka waktu burung ini, kenapa disebut waktu burung kepada kita sebab apa? Sebab setiap amalan kita digandakan. Orang lain tak dapat, umat lain tak dapat. Solat berjemaah, bukan 27 pahala, kena ingat. 27 gandaan. Gandaan. Dapat? Contoh, mereka yang solat di Masjidil Haram, bukan 27 kan, bukan 100 pahala, 100,000 gandaan. Itu lebih tepat. Banyaknya ustaz. Sekati Allah Ta'ala lah nak bagi, dia nak bagi. Apa masalah dengan kita? Boleh ke ustaz Allah Ta'ala bagi buat sikit amalan ni dapat? Ikut Allah Ta'ala nak bagi. Siapa kita nak menentukan qadar dia? Siapa kita? Dapat? Tapi saya tak ketemu riwayat itu ustaz. Kamu tak ketemu, tak mestinya benda tu tak ada. Ya, orang tak pernah pergi Brazil, dia cakap Brazil tak ada. Kita pernah pergi Brazil. Adakah kita nak mengiyakan perkataan dia? Tak boleh. Tetap kena kata Brazil tu ada. Sebab dia tak pernah pergi, tak pernah ketemu. Tak makna benda tu tak ada. Jelas? Maka kita tak pernah ketemu nikmat itu. Samalah nikmat kita kata, logik ke Sayyidina Osman tu boleh solat, witir, boleh khatamkan Al-Quran 30 juzuk, bukan 3 kul. Kita 3 kul lah. Kan, dah witir. Itu qadar kita. Kita kena tahu. Sebab kita yang akhir kan, borong tu memang borong betul lah. Dia guna fadilat tu fadilat betul. Yang kata hadis ni doa pun pakai juga. Kan, dah witir dia saya tengok pakai juga. Qul Allahu ahad, Allahu samad, sama juga. Ingat khatam jugalah kat 3 rakaat witir tu. Tak juga kan. Pakai juga hadis tu. Dia cakap doa tak boleh pakai, dia kata. Kan? Allahu akbar. Macam-macam lah orang sekarang. Maka macam mana dia boleh dapat perkara tersebut?
Kita yang tak dapat nikmat tadi, tak boleh kata tak ada. Okey, bandingan logik saya dah pernah cakap dulu. Samalah nikmat. Mereka dapat ketika main game sekarang. Sama. Main game. Budak-budak main Mobile Legend. Ya Allah, tuan-tuan. Dia punya itu ini kan. Allah. Kalau wifi tak ada, tak tahu mulut dia ni. Kalau dia zikir subhanallah, alhamdulillah, alim dia saya rasa. Wali dia terus. Tapi zahir keluar yang tu lah. Tuan-tuan tahulah. Tapi keasyikan dia bermain tadi, kita ambil. Macam mana boleh dapat macam tu? Logik. Sebab apa? Dia beri waktu. Kerana kenapa nikmat agama tak dapat? Tak diberi waktu. Kita beri yang tersepak saja pada kita. Mana dengar dari radio, teringat amal lah. Mana tak teringat, tak amal. Tu kita. Maka nikmat tu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nikmat itulah yang diberikan pada umat Muhammad ni. Manih dia tu. Bukan saja manih dia berganda. Allahu Akbar. Jelas? Allah. Kemudian para ulama juga menyebut wal aus, demi waktu asar, demi waktu yang beruntung ini. Saya pernah bagi misal sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Berapa beza? 70 kali ganda kan. Maksud dia solat sunat subuh yang paling afdal adalah solat sunat subuh. Dia ganda 70 kali ganda, buat 70 kali baru sama dengan 2 rakaat sembahyang fardu subuh. Maka bila sembahyang subuh berjemaah 27 kali ganda, seumpama melakukan 27 kali ganda pahala dia. Allahu Akbar. Dan ulama menyebut Allah Taala sebut apa? Walaupun waktu buruk, innal insana lafi khusr. Manusia semua manusia itu dalam kerugian. Dia rugi lagi. Dah waktu burung pun rugi juga. Gitu. Yang dimaksudkan rugi ni apa tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan rugi? Nikmat dalam ibadat tersebut, kita rugi. Umat dulu perlukan waktu. Dapat. Nabi Musa AS nak munajat kepada Allah sehingga pergi ke Tur Sina untuk dapat perkara tersebut. Baginda Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk ambil ibadat tersebut. Maka disyariatkan kepada kita, tapi kita tidak dapat nikmat tersebut. Rugi. Rugi. Jelas? Maka nikmat ini, para ulama sebut, kita akan tahu bila? Bila kita tidak ada lagi. Kita tahu nikmat. Maka gunakan tuan-tuan. Kita amal tak banyak. Dia tahu akhir zaman amal tak banyak. Jangan borak. Dan orang borak banyak. Amal tak banyak. Jangan borak. Saya ustaz, saya riwayat yang ni je saya ambil. Saya tak ambil ni ulama-ulama ni. Saya pakai apa saya tahu je, dia kata. Apa saya faham Al-Quran ni saya ambil. Dah lah rugi, sombong pula. Dapat? Dah lah rugi, sombong pula. Kitab dah ada, tak nak baca. Dah mudah dah kita ni, apa lagi nak? Ikut je lah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman. Iman di sini dengan makna apa? Yang hidup dia memang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Time dia. Dan kena ingat, iman di sini ini dengan makna juga para ulama menyebut adalah bagi mereka yang bersama dengan Imam Mahdi nanti. Sebab yang bersama dengan Imam Mahdi besok adalah orang yang beriman. Maka beriman pada ayat ini valid kepada mereka juga. Jelas? Maka kalau kita ini tak sediakan diri kita, kita jangan cakap tentang zuriat kita. Jangan cakap pasal zuriat kita. Kalau kita tak sediakan diri kita untuk melapangkan waktu tersebut, bagaimana kita nak lapangkan waktu anak-anak kita? Dapat? Sebab semuanya lahir daripada kita. Tindakan itu lahir pada kita.
maka kitalah yang kena ubah perkara tersebut. Gunakan waktu yang ada, tuan-tuan. Pengalaman saya ziarah para ulama, bahawa ni ada mesyuarat Nahdlatul Ulama, Naam di Kelana Jaya, bertepatan dengan tarikh mesyuarat agung di sini, hari Sabtu. Ramailah tuan-tuan guru yang turun. Dan juga sebelum-sebelum itu saya menziarahi ramai. Sekarang ini, tuan-tuan, waktu ini, waktu yang orang tak heran dah dengan agama. Time ni lah. Yang Nabi kata ni, agama ni akan dianggap asing ni lah. Dah zaman dah ni, kena ingat. Agama itu datang asing, dan dia akan dianggap asing. Gharib, asing. Asing ini dengan makna apa? Asing ini dengan makna juga tak ambil indah. Asing. Kalau benda tadi penting, dia tak nama asing. Dia sekali dengan kita, maka kita akan ambil indah perkara tersebut. Dan asing juga dengan makna tidak ambil indah perkara tersebut. Kena tahu perkara tersebut. Yalah, tuan-tuan. Dan antara nasihat juga diberikan, di waktu ini juga adalah waktu yang mana sesiapa sahaja yang berusaha ke arah apa yang patut dia buat. Sekarang ini tidak lagi waktu kita nak pening-pening dah, tak perlu. Apa yang kita tahu, kita buat. Dan apa yang kita nak amal, kita belajar. Jelas? Jangan ambil tahu perkara yang bukan qadar kita, tak payah. Ni dah sampai waktu dia. Sebab kena ingat, ada syarah para ulama, Dajjal besok keluar bukan tiba-tiba waktu dia mengaku Tuhan, tidak. Pertama dia mengaku dia ulama dulu. Dia ulama dulu. Kemudian barulah Nabi. Sebagian mengatakan sihir dia sama dengan mukjizat Nabi Isa. Maka orang akan terkesan dengan Al-Masih itu. Sebab tu disebut Al-Masihud Dajjal. Isa, Al-Masihu Isa. Sama Al-Masih. Tapi beza dia apa? Satu mukjizat, satu lagi sihir. Daripada iblis. Dia manusia, tuan-tuan, bukan raksasa. Orang ingat raksasa datang. Kan, mata ni. Tak. Dia manusia macam kita. Dan banyak kelebihan dia. Dipanjangkan umur Dajjal ni. Dipanjangkan umur. Boleh ke panjang umur? Allah boleh panjang umur iblis, kenapa Dajjal tak boleh? Sama. Allah boleh panjangkan umur iblis dan Dajjal, kenapa Allah tak boleh panjangkan umur Nabi Khidir AS? Apa masalahnya? Kata, Nabi Khidir tak hidup. Allah nak panjangkan dan memang ada riwayat. Kita nak cakap apa? Nak gaduh bab tu buat apa? Cukup dengan pandangan para ulama, kita amal bahagian kita cukup. Itu akidah ataupun jalan yang selamat. Yalah, tuan-tuan, kena jaga dia hidup ni zaman sekarang. Pancaroba dia, ya Allah. Besok anak cucu kita macam mana agak-agak. Cucu cicit kita, ya Allah Akbar. Dan kena sedar sekarang ini. Jelas? Tuan-tuan, cukuplah tu. Ngobrol-ngobrol. Cukup dah, 8.35. Ada soalan? 1-2 boleh ikut. Tak ada Alhamdulillah. Khair. Apapun istiqamahlah, tuan-tuan. Sentiasa doakan kita ni istiqamah dengan amalan-amalan yang secara berjemaah, bini ijtima'i. Itu lebih baik. Sebab akhir zaman ni lebih baik amalan itu diterima secara burung kerana berjemaah. Sembahyang seorang satu, tuan-tuan. Jemaah ni 27. Lepas tu kira burung pula tu. Sembahyang Sayyidina Osman, contoh, Masjid Sayyidina Osman. Imam baca sedar, contoh. Imam pun tak khusyuk. Yang khusyuk datang masbuk rakaat keempat. Diterima sembahyang tu. Termasuk sembahyang imam yang tak khusyuk sebab dia rasa dia baca sedar. Tu peringkat lain pula. Melakukan ibadat tapi bermaksiat dalam ibadat. Tu pun di akhir zaman banyak. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jadi kita ini di zaman ini zaman perang. Perang apa? Perang intelektual, perang amaliyah sekarang ini.
Sama-samar semua. Tuan-tuan tahu sendirilah. Dan jangan ambil yang sama-sama ni, ambil yang betul-betul ada. Jelas. Jelas ilmunya daripada mana, sanad dia. Dan sekarang ni ada orang pula tak pandang sanad. Allah, peliklah saya sekarang. Allahu Akbar. Dia kata sanad ni satu tradisi, dia kata. Tak penting pun. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni keadaan kita sekarang. Kena takut. Kenapa bersanad? Kalau tanpa bersanad, Ibn Sirin kata, kita ni akan bercakap apa yang kita nak cakap. Dan kenapa bersanad antara hikmah dia? Sebab bila bersanad ilmu tadi, seorang alim tadi tidak akan pernah rasa dia alim. Sebab semua ilmu dia kerana guru dia. Saya cakap kerana guru saya cakap macam ni. Dia rasa dia alim ke? Tak. Maka guru dia pun cakap sama juga macam dia. Guru saya cakap macam ni. Maka guru dia pun cakap juga sama. An sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak fahaman yang salah sekarang? Kerana apa? Kerana tidak berguru itu jelas. Itu tidak boleh tukar tradisi itu, tidak boleh. Bahkan kalau bertentangan dengan tradisi tersebut, maka kesesatan akan berlaku. Orang akan cakap apa yang dia nak cakap. Itu akan berlaku. Bahkan kita tahu manfaat agama sekarang. Begitu hebatnya agama ini, sehingga chef nak jadi agamawan, pemain bola nak jadi agamawan, artis nak jadi agamawan, semua akan cakap tentang agama. Itu fenomena agama. Betapa hebatnya agama. Yang dulu orang cakap, kalau ngaji agama ni kau nak makan apa? Dululah orang cakap. Sekarang ni, semua nak cakap agama pula. Jaga-jaga tuan-tuan. Di zaman inilah fitnah ini. Kita nak tahu. Jelas? Maka dengan ini, para ulama menyebut, tidak boleh sewenang-wenangnya. Sebab itu dengan jalan bertalaki, tidak akan berbohong ilmu tersebut. Tahu? Sebab kita berdepan. Sebab itu diajarkan. Berdepan. Talaki. Sebab ilmu itu diberikan melalui tindakan juga. Bukan sahaja qaul, tapi dengan tindakan. Sebab tu ilmu Tok Guru dulu, macam saya pakai serban ni kan, ni ziarah Tok Guru, lama tak pakai ikatan daripada ijazah dia. Kalau ikut Tok Guru, kalau ikut pondok, macam-macam style serban ada. Itulah rahsia dia. Macam mana anak baik, macam itulah serban Tok Guru dia. Kalau boleh dia nak ikat biji, macam itulah. Kalau boleh dia nak ambil serban Tok Guru dia tu, dia pakailah. Sama tak macam Tok Guru saya. Sebab bersanadnya ilmu itu, walaupun pakai pada kepala. Kalau ilmu ilmiah hanya pada amalan, lagilah. Diajarkan kat situ. Sebab apa? Bertalaki. Ayah tengok. Nampak nur sunnah tadi. Nampak nur. Nur demi nur. Sehingga kita mengamalkan perkara tadi tanpa kita sedar. Ada kekuatan nak amal juga. Wallahu ta'ala a'lam. Habislah insyaAllah. Lambat ini pukul 9 pula. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar pada hari ini. Tapi memang dalam kajian saintifik pun, awal-awal, Tok Guru saya pun ada cakap, belajar pun dulu, dalam tempoh 45 minit, dalam psikologi, ada sebahagiannya mengatakan, kita hanya terima berapa minit? Fokus kita? 25 minit. Ada pandangan 15 ke 25 minit. Paling terbaik 25 minit lah. Tapi saya rasa kita semua 15. Betul? Tak percaya, kita keluar daripada masjid ni. Surau ni. Tak payah tunggu bila sebelum tidur. Saya cabar tulis balik apa kita dengar tadi. Tulis balik. Kami di pondok buat macam tu. Rakaman ada, lupa. Beruntungnya kita ni umat keuzuran. Umat keuzuran banyak. Itu pun tak nak amal lagi. Untung kita kan. Inilah beruntung. Waktu beruntung. Maka perlu perkara ini. Ulang dan juga beri masa. Tapi lain tuan-tuan. Talaki dengan berdepan. Saya ngajar kalau pakai live pun lain dengan sekali. Dia nak cakap tu jadi tak apa-apa nak cakap kadang. Sebab tengok muka sendiri. Tak apalah cakap untuk diri sendiri juga kan. Tapi bila cakap tu apa aku nak cakap ni cakap. Aku ni tak ada ilmu nak cakap kan. Dia jadi macam tu. Dia lain. Ruh berdepan ni lain. Dan kita mengambil barakah itu lain. Yalah tuan-tuan. Semoga nikmat ini Allah kekalkan pada kita. Saya cakap macam ni sebab
Saya rasa tuan-tuan kat sini istimewa pada saya. Boleh kata bila saya balik daripada belajar ni tempat bermula saya mengajar. Maka saya akan kenal. Walaupun ada tempat yang dah ambil tempat waktu ni untuk kuliah ni, saya tetap pertahankan jugalah. Untuk tukar nanti tarikh lah kan. Doakanlah berkekalan. Paling kurang pun habislah satu kitab. Paling kurang. Dengan khatam yang betul. Bukan baca saja, tuan-tuan boleh baca kat rumah. Tapi khatam ini kalau dengan guru tadi baca banyak kitab, tuan-tuan. Tok guru dia pun lagi banyak kitab baca. Maka baca satu kitab tu seumpama berkitab-kitab kita baca sebenarnya. Tu pun tak nak juga. Allahuakbar. Ruginya kita. Itu pun burung juga tu. Sekali dengan tok guru cakap 5 kitab dia cakap burung juga. Tak duduk juga. Allahuakbar, lemahnya. Saya banyak dulu. Kalau tuan bila kita mengaji ni, kita dah start mengajar pun sama juga. Rugi dulu aku tak duduk dengan tok guru betul-betul. Kalau duduk betul-betul tahu aku syarah macam mana. Sama. InsyaAllah tuan-tuan semua semoga Allah beri taufik, hidayah kepada saya. Yang saya bercakap ni saya dapat amalkan, tuan-tuan, perempuan, bonda saya juga di belakang. Semoga dapat juga kekuatan ke perkara ini. Dan perkara ini penting. Dan kalau kita tak mulakan, maka zuriat kita tidak akan ikut. Wallahi tidak akan ikut. Sebab amalan ini, dia perlu kepada penyaksian. Talent. Maka tindak tanduk kita ini menjadi pelajaran besar bagi anak-anak kita. Kena ingat. Kalau mak ayah dia orang semayang, insya-Allah anak-anak dia orang semayang, insya-Allah. Kalau mak ayah dia orang menuntut ilmu, insya-Allah anak-anak dia orang menuntut ilmu. Kan kita dah cerita Imam Ghazali macam mana hebat dia, bukan kerana dia, kerana bapa dia. Maka jangan ingat tuan-tuan duduk walaupun terlelap kadang-kadang, contoh kan, kerana sakinah, ketenangan, sejuk kan. Nanti tukar tempat kan nanti insya-Allah. Saya ada dengar berita tu, semoga Allah mudahkan urusan semua. Banyakkan amalan, banyak minta dengan Allah. Sebab Allah yang bagi. Allah yang pegang hati-hati manusia ini. Maka kalau nampak zahir itu seumpama kita lakukan cepat-cepat istighfar. Ni saya yang buat ni, saya yang dapatkan begini cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada Allah Taala, bukan kerana usaha ikhtiar saya, tapi kerana ini keizinan daripada Allah Taala. Ni semua dalam hati kena cakap menyentuh. Luar kena buat. Luar tawakal lah, tak. Luar kena buat, tuan-tuan. Yang cakap ni untuk diri sendiri. Dulu saya lah yang buat ni. Jangan. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke habis? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdari wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bila taufik wal hidayah. Jangan lupa dua kitab ni kitab hijau ni hari Jumaat. Dan live ni saya ingatkan balik. Yang kedua kitab ni hari Rabu. Kan tak dapat ingat nama, ingat warna kitab pun jadilah. Kan esok ada alasan. Wallahu taala alam. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.